Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Okey, semoga kita sentiasa sihat. Okey, insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran di dalam mata pelajaran ibadah tahun 4. Okey, jadi sebelum itu bagi memberkati pembelajaran kita pada hari ini dan juga semoga Allah memberkati ilmu yang kita pelajari pada hari ini, jom kita baca dulu doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, jadi insya-Allah hari ini kita teruskan lagi pembelajaran di dalam tajuk solat fardu, iaitu tajuk yang kedua di dalam silibus pembelajaran ibadah tahun 4. Okay, sebelum ini juga kita dah sentuh berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di dalam solat fardu. Minggu lepas kita dah cerita berkenaan dengan perkara makruh dilakukan di dalam solat. Jadi hari ini kita akan terus kepada perkara-perkara yang membatalkan solat fardu. Okey, jadi sebelum tu saya nak cerita sikit tentang solat ini. Okey, solat ini adalah ibadah yang wajib kepada siapa? Kepada kita yang bergelar Muslim, iaitu orang Islam. Sebab apa? Allah dah cakap di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul azim. Allah cakap apa? Allah cakap, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, iaitu kepada Allah. Jadi bukti kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan apa? Dengan kita melakukan apa yang wajib Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Iaitu apa yang wajib? Iaitu solat fardu 5 waktu sehari semalam. Okay. Kita tengok perkara yang membatalkan solat fardu. Okey, jadi sebelum tu saya nak kamu keluarkan dulu buku teks ibadah tahun 4 ini. Kamu boleh buka di muka surat 37. Okay, hari ini kita fokus kepada perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi ibadah solat ini juga Ustaz cakap tadi sebagai satu ibadah yang wajib kita orang Islam laksana. Jadi dalam solat juga dia ada beberapa perkara di mana kalau kita buat, sengaja buat, terbuat ataupun terlupa buat, jadi dia tetap membatalkan solat. Jom kita tengok apakah itu. Okay, yang pertama, meninggalkan salah satu daripada 13 rukun solat. Jadi kita dah belajar sebelum ni, Ustaz dah bagi nota pun. Okey, rukun solat dia ada 13 perkara. Jadi kamu tinggal, lupa ataupun tertinggal salah satu daripada 13 rukun solat, solat kamu tidak sah. Tak kiralah kamu buat 8 rakaat ke 4 rakaat ke 3 rakaat ke 10 rakaat sekalipun, kalau kamu terlupa salah satu rukun solat, batal solat kamu, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kamu ganti semula. 13 rukun contoh Ustaz bagi tahu, Ustaz sebut kamu terlupa untuk membaca Al-Fatihah. Kamu naik rakaat yang kedua, kamu terus baca surah, terlupa nak baca Al-Fatihah, batal solat, kena solat sekali lagi. Okey, yang kedua, berubah niat. Ini sebagai contoh macam ni. Okey, ini waktu asar. Contoh ni waktu asar. Okey, kamu nak solat dan solat asar. Okey. Bila tengah solat asar, kamu berubah niat. Kamu niat dalam hati, sahaja aku solat zuhur. Daripada asar tadi, terus kamu tukar kepada zuhur. Bila berubah niat, dua-dua itu fardu, maka batal solat kamu. Okay, kena berhenti solat, kena niat balik, nak solat apa, teruskan solat yang baru. Okay, faham? Yang ketiga, kamu makan dan minum. Okay, ini jelaslah. Pernah ke kamu tengok orang tengah solat tu, dia pergi buka botol air kat tepi dia, dia pergi minum. Ataupun dia pergi, ada nasi atas pinggan, dia tengah semayang, tengah kiam berdiri, baca Al-Fatihah, laparlah.
nak makan sesudu lah, sesudu nasi tu masuk dalam mulut, kunyah-kunyah lah, telan, batal solat, kena solat sekali lagi. Okey, boleh faham? Yang ini jelaskan kamu boleh faham kan? Okay, yang ketiga. Yang keempat pula, datang hadas kecil atau besar. Okey, datang hadas kecil atau besar. Okey, contoh hadas kecil ini apa? Contoh hadas kecil adalah seperti kamu terkencing, kamu terbuang air besar, kamu termuntah, batal solat kamu. Contoh hadas besar pula seperti kamu solat-solat terkeluar air mani, perempuan pula keluar darah haid, maka secara automatiknya waktu itu solat kamu terbatal. Kalau kamu hadas kecil, nak solat balik kena ambil wuduk. Kalau hadas besar, kena mandi wajib dulu, baru ambil wuduk dan kemudian solat. Melainkan bagi orang yang haid, bila datang haid, dia kena berhenti solat, dia kena tunggu haid itu kering ataupun darah itu berhenti keluar. Iaitu kalau kebiasaannya dalam 6 ke 7 hari lah bagi perempuan. Ini masalah perempuan lah. Okey, yang kelima, berniat keluar dari solat, mufaraqah. Okey, ini berniat keluar dari solat macam ni. Kamu tengah solat, okey, ini contoh solat seorang kan. Kamu solat seorang, kamu rakaat kedua, tiba-tiba aku nak berhenti solat lah. Okey, terus bagi salam ataupun kamu terus keluar dari solat. Automatik kita pun dah nampak bila keluar daripada solat, automatik solat tadi tu terbatal. Wajib solat semula. Dia faham? Jelas kan? Okey, bagus. Dan yang keenam, okey, yang keenam, okey, terkena najis pada badan, pakaian atau tempat solat. Terkena salah satu contoh. Okey, kamu tengah solat tiba-tiba tahi cicak jatuh atas baju. Tahi cicak tu, cicak yang basah, maknanya dia baru buang lah. Jatuh atas baju, melekat. Automatik solat kamu terbatal. Ataupun macam ni. Okey, itu pada pakaian. Pada badan pula, tengah-tengah solat, tiba-tiba kamu tergaru tempat kamu yang luka tu. Bila garu, dia punya kudis tu terbuka, lepas tu keluar darah tu mengalir, batal solat kamu, berhenti solat, kena solat semula. Dia faham? Ataupun tempat solat. Tempat solat ni ataupun tempat solat ni contoh sejadah kamu lah, tempat sejadah kan. Tempat solat, tengah solat ada tahi cicak jatuh betul-betul tempat sujud ataupun semua tempat sujud, ataupun macam ni, tengah-tengah solat dekat tempat sujud tu, tiba ada kucing lalu, dia pergi kencing dekat sejadah kamu, automatik batal solat kamu, pergi ambil sejadah lain ataupun basuh dulu sejadah tu, hilangkan najis, baru kemudian solat, ataupun kamu berpindah tempat solat lah. Kena pastikan tempat yang baru itu juga kena bebas daripada najis. Dia faham? Bukan bermaksud kena, bila najis kena pada badan sahaja, tak bermaksud. Dia ada salah satu daripada tiga tu. Sama ada terkena najis pada badan yang pertama, ataupun terkena najis pada pakaian yang kedua, ataupun tempat solat yang ketiga. Salah satu daripada tiga perkara itu. Boleh faham? Okay, tengok pula perkara yang batalkan solat yang ke-7. Okay, yang ke-7, terbuka aurat dengan sengaja. Nampak tak sini? Dengan sengaja. Okey, terbuka aurat dengan sengaja. Contoh macam ni. Okey, kalau bab aurat ni lelaki dia mungkin kurang sikit lah. Bab aurat lelaki ni sikit je daripada lutut sehingga pusat kan. Dan perempuan pula aurat dia di seluruh anggota badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Okay, contoh macam ni. Perempuan kita bagi contoh perempuan. Perempuan, okey, tengah-tengah dia solat, dia pakai kain ataupun dia pakai kain telekung kan, kain telekung perempuan. Okey, bila dia pakai kain yang singkat. Kain yang singkat. Kaki perempuan aurat tak? Kaki perempuan aurat. Jadi bila solat kena tutup. Kalau tak nak pakai kain, kalau perempuan nak pakai seluar solat dia kena pakai stocking. Tapi ini dipakai kain yang singkat. Maknanya nampak tak dia sengaja kat situ pakai kain yang singkat. Sepanjang waktu dia solat tu, sama ada dia sujud, naik sujud, daripada naik sujud, nak kiam balik, kain singkat tu dia pergerakan yang banyak, dia menyebabkan kaki dia tu nampak. Bila itu sengaja, itu membatalkan solat. Boleh faham tak? Itu terbuka aurat dengan sengaja.
Okey. Tetapi contoh macam ni pula. Ini yang tidak sengaja. Contoh perempuan pakai telekong ataupun pakai tudung time solat. Time dia sujud, perasan tak bila perempuan sujud, kadang-kadang tu telekong belakang tudung kat belakang ni dia terselak jatuh kat kepala, nampak leher ataupun nampak rambut. Kalau kamu biar, batal solat kamu. Tapi kalau kamu cepat-cepat tutup, tidak batal solat kamu sebab itu terbuka dengan sengaja. Tapi kalau kamu biar sahaja, batal solat kamu. Boleh faham? Perkara yang ketujuh itu, terbuka aurat dengan sengaja. Kena ingat, sengaja. Okay. Yang ke-8, beralih arah dari kiblat dengan sengaja. Beralih arah dari kiblat dengan sengaja. Okey, macam ni. Okay, kita tahu kiblat kita arah ke mana. Umat Islam sekarang, pada zaman sekarang ataupun selepas bertukar arah kiblat dulu, kiblat kita menghadap ke Baitullah, iaitu Kaabah. Baitullah ni orang ingat masjid. Okey, bukan. Di Kaabah, kita menghadap ke Kaabah. Kaabah ini berada di mana? Kaabah ini berada di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini di Makkah Al-Mukarramah, di Mekah. Maknanya setiap orang Islam bila solat, dia solat satu arah je menuju ke Kaabah. Jadi dalam solat, apa yang perlu menghadap ke arah kiblat? Yang perlu menghadap ke arah kiblat ialah dada kamu. Okey. Bermaksud sini, beralih arah dari kiblat dengan sengaja ini ialah dada kamu tu terpusing menghadap tempat lain. Ingat, dengan sengaja. Contoh, kamu tengah qiyam, solat, tengah berdiri, tiba-tiba kamu saja nak tukar-tukar, nak pusing-pusing sikit, macam ni. Dengan sengaja, batal solat kamu. Kena solat semula. Tetapi, tengah solat, tiba ada budak kecil, dia langgar kamu. Bila langgar, kamu teralih dada ni daripada arah kiblat. Itu bukan sengaja, itu budak yang langgar. Maknanya dia tidak sengaja. Bila beralih arah dengan perbuatan tidak sengaja, kamu kena cepat-cepat betulkan balik dada kamu menghadap ke arah kiblat. Itu sah. Tetapi bila budak langgar, dia tidak sengaja, tapi kamu kekal je menghadap tempat lain. Itu dia jadi sengaja tidak membetulkan balik ke arah kiblat. Jadi kalau macam tu, batal. Kena solat semula. Boleh faham? Boleh jelas? Okey, bagus. Yang ke-9 ialah berkata-kata dengan sengaja walau sedikit atau ketawa. Kamu cakap berkata-kata ini ataupun bercakap di dalam solat dengan sengaja walau sedikit. Tak kiralah sedikit. Bermaksud sedikit ini, perkataan yang keluar daripada mulut kamu itu boleh difahami. Maknanya kalau dia sebut dia, orang lain boleh faham. Perkataan itu boleh faham. Ataupun kamu ketawa. Automatik batal solat kamu. Contoh berkata-kata macam ni. Tengah-tengah solat, kamu menguak. Ayam. Kamu sebut ayam. Ayam ni perkataan yang orang tahu ke tak? Orang tahu. Jadi, batal solat kamu, kena solat semula. Tapi kena ingat, dengan sengaja. Pernah ke kamu dengar orang menguak, dia sebut ayam? Orang menguak, dia sebut hanya kalau keluar bunyi pun dia bunyi macam tu je kan. Tapi kalau sengaja kamu ayam nak buat lawak, batal. Faham? Okey. Yang ke-10 ialah melakukan pergerakan kasar 3 kali berturut-turut. Bermaksud pergerakan kasar kat sini ialah pergerakan besar. Contoh, kalau pergerakan anak jari, ni. Contoh, kalau kamu gatal kat hidung tengah solat, kamu angkat tangan, okey. Angkat tangan ini adalah pergerakan yang besar. Dia melibatkan sendi-sendi dan kamu punya otot lah, anggota ni. Anggota yang besar. Bila angkat, satu dikira sekali. Kamu letak dekat hidung tangan ni, dikira 2 kali. Tetapi, kalau kamu gerakkan jari ini banyak kali sekalipun, dia tidak dikira pergerakan kasar ataupun anggota besar. Maknanya, ini boleh lebih 3 kali pun tak apa. Tapi, kalau kamu garu macam ini, itu dia dah jadi pergerakan yang besar, batal solat kamu. Tapi kena ingat, pergerakan besar itu mestilah 3 kali berturut-turut. Maknanya kamu gatal belakang, kamu gerak yang besar satu, kamu goncang lagi, sambung balik dekat lagi, garu, gatal lagi, gatal, garu lagi, batal solat kamu. Kalau berturut-turut. Kalau kamu sekejap-sekejap tak apa. Dia tak berturut. Contoh pergerakan besar itu 2 kali. Berturut-turut. Okay, kamu diam sekejap, lepas tu sambung lagi. Itu tak mengapa. Sebab itu tidak berturut-turut. Boleh faham? Boleh jelas?
Okey, ini kita jarang jumpalah pergerakan besar ni. Kita pun tengok orang jarang buat pergerakan kasar macam ni. Melainkan budak-budak kecil. Mana tu bukan setakat dia pergerakan besar, dia tidak boleh berlari lagi. Itu budak kecil yang belum balik. Kamu dah balik, wajib solat ikut cara yang betul. Okay, dan yang terakhir, perkara yang membatalkan solat ialah murtad. Apa maksud murtad ini? Ialah keluar daripada agama Islam. Tengah-tengah solat, kamu ikrar mengaku dalam hati kamu, kamu cakap, aku nak keluar daripada agama Islam. Automatik kamu dah jatuh kafir. Bila kafir ini bukan Islam. Jadi batal solat kamu. Ini jarang kita nampak lah orang yang murtad ni. Tetapi ingat, bila murtad nak masuk Islam balik, dia kena apa? Dia kena lakukan rukun Islam yang pertama, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Okay, boleh faham? Boleh jelas? Okey, ini adalah 11 perkara yang membatalkan solat. Yang mana kalau kamu buat salah satu daripada perkara-perkara ini, solat kamu boleh terbatal dengan sendirinya. Wajib solat semula. Kalau berhadas kecil, wajib pergi ambil wuduk dulu, baru solat. Kalau yang lain-lain itu dia tidak membatalkan wuduk, maka kamu boleh solat semula. Okay, boleh faham? Okay, kita tengok info dekat bawah tu. Kalau dalam buku teks kamu tu, ada info kat bawah tu, dia tulis apa? Okay. Wuduk wajib dilakukan sebelum melakukan ibadah seperti tawaf dan solat. Jika berlaku salah satu perkara yang membatalkan wuduk, maka solat juga terbatal. Nampak tak kat sini? Dia cakap, kalau nak solat, wajib ambil wuduk. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk juga membatalkan solat. Jelas tak? Perkara yang membatalkan wuduk akan membatalkan solat. Tetapi perkara yang membatalkan solat belum tentu membatalkan wuduk. Macam Ustaz cakap tadi. Ingat contoh perkara yang membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk seperti kamu terkentut, terbuang air kecil, ataupun buang air besar. Ini membatalkan wuduk. Tapi kalau kamu terkentut dalam solat, solat kamu batal, wuduk pun batal. Jadi kena ambil wuduk yang baru, kemudian solat semula. Boleh faham? Tetapi contoh, kalau perkara membatalkan solat, contoh tertinggal salah satu rukun solat, itu tidak membatalkan wuduk. Dia hanya membatalkan solat. Kamu kena solat semula. Boleh faham? Boleh jelas? Okey, bagus. Saya harap kamu fahamlah. Ini adalah perbincangan yang mana Ustaz rasa perkara ini penting untuk kamu tahu. Dan juga sebenarnya kamu juga dah tahu. Cuma kita nak ingat semula. Mungkin ibu ayah dah cerita dah. Ibu ayah kamu dah beritahu kamu dah yang berkenaan dengan ibadah solat ini. Cuma takut kamu terlepas pandang ataupun kamu menganggap sesuatu perkara itu perkara yang remeh je. Tak penting pun. Lepas ni kau kena ingat balik. 11 perkara yang Ustaz sebut tadi adalah perkara yang membatalkan solat. Dan juga kena ingat perkara yang membatalkan solat belum tentu membatalkan wuduk. Tetapi perkara yang membatalkan wuduk sememangnya membatalkan solat. Cukup sampai sini sahaja. InsyaAllah pada minggu akan datang kita akan terus kepada tajuk-tajuk yang baru. Okey, Ustaz harap kamu faham dengan perkara yang membatalkan solat pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.